alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah kita meneruskan pengajian kitab kita, Allahumma salli ala Muhammad, kitab salli ala Muhammad, Matan Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hari ini kita berada pada hadis yang ke-37. Hadis yang bertajuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan kekuatannya. Hadis yang ke-37 dalam susunan hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Matan Arba'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana faman humma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adfa'an kathira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkannya dari Tuhannya tabaraka wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, yakni menentukan kebajikan-kebajikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian memperjelaskannya. Maka barang siapa ingin melakukan kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, Allah menulis satu kebajikan yang sempurna di sisinya. Dan jika dia ingin mengerjakannya lalu terus mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya satu kebaikan dan ganjaran 10 kali ganda hingga 700 kali ganda dan hingga berlipat-lipat kali ganda. Dan jika dia ingin mengerjakan kejahatan tetapi tidak mengerjakannya, maka Allah menulis untuknya satu kebajikan yang sempurna. Dan sekiranya dia ingin mengerjakan kejahatan lalu melakukannya, maka Allah menulis untuknya satu kejahatan
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Tuan-tuan, nak faham hadis ni simple saja. Inilah hebatnya Allah. Mula-mula Nabi SAW cerita, Allah berfirman kepada Nabi SAW dan firman Allah ini disampaikan kepada kita. Maka ini disebut hadis Qudsi. Dia perkataan Allah tetapi bukan Al-Quran. Allah firman dekat Nabi SAW. Nabi sampaikan firman Allah ni dekat kita. Apa Allah berfirman? Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejahatan, kemudian Allah menjelaskan kepada kita apa benda baik, apa benda jahat, semua kita tahu siap-siap dah. Ni kita orang mengaji ni, Allah bagi tahu dah siap-siap. Yang ni baik, baik buatlah. Yang ni jahat, jahat ni tinggallah. Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang daripada kamu, hendaklah kamu tinggal. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Maka Allah perintah siap-siap dan Nabi bagi tahu siap-siap dah apa benda boleh, apa benda yang tak boleh. Tuan-tuan tahu dah apa benda boleh? Tahu banyak benda boleh. Banyak benda boleh buat nak banding dengan benda yang tak boleh buat. Makanan yang boleh makan dengan yang tak boleh makan. Yang mana banyak, mana sikit? Yang boleh makan banyak, yang tak boleh makan sikit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasi, berapa jenis nasi tu ada? Nasi goreng saja, sebut nasi goreng. Nasi goreng USA, nasi goreng Hong Kong, nasi goreng Pattaya, nasi goreng apa, senarai nasi goreng macam berlambak nasi goreng boleh makan. Dia nak nasi je. Nasi hujan panas, nasi hujan rimbun, nasi hujan apa, nasi hujan, nasi tak apa nak hujan, nasi hujan ribut semua ada. Ni nasi hujan tunggu-tunggu tak hujan-hujan. Apalah macam-macam lah. Tempohlah makanlah tuan-tuan sekalian, apa jenis makan yang tak boleh makan daging babi ya. Daging-daging yang Nabi yang Allah larang ada memang Allah jelas clear dah. Yang mana tak boleh makan, yang tu tak usah nak makan, yang lain makan dah nak makan. Tu ada yang duk kata apa, payah jadi orang Islam ni. Semuanya tak boleh. Siapa kata semua tak boleh? Yang boleh tu banyak, yang tak boleh tu sikit ya. Betul tak betul ni? Ayak pun supaya minumlah apa nak minum tuan-tuan. Saya ada semua teh saja apa yang duk ada. Sirap saja yang duk ada berapa sirap. Sirap Bandung, sirap cincau, sirap cendol, sirap apa benda. Sirap nak sebut pun tak erti lah tuan. Macam-macam minum bagi mana? Minumlah tuan-tuan. Punya banyak duk ada. Yang tak boleh minum arak je. Dan benda-benda yang memabukkan. Yang lain boleh belakang. Dalam urusan benda kita boleh buat. Allah perjelas siap-siap. Benda yang tak boleh buat pun Allah perjelas siap-siap dah. Lepas tu Nabi SAW sambung, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah menulis kebajikan, kemudian menjelaskan, maka barang siapa ingin melakukan kebaikan, dia niat nak buat baik. Ni hadis ni cerita lah. Kita fahamkan dulu hadis ni lagu mana. Hadis cerita, siapa niat nak buat baik tapi dia tak buat lagi, maka Allah dah tulis kat dia satu pahala yang sempurna. Niat nak buat baik, dapat satu pahala sempurna. Ya Allah, hebatnya Allah ni, baik sungguhlah. Dia panggil pahala niat. Tuan-tuan mai tadi ni, aku nak bersedekah lah RM1 kat dalam tabung tu. Niat tu, dapat dah pahala dah. Pahala tu sempurna. Dia buat tak lagi? Tak lagi. Lepas tu benda-benda apa pun niat dulu siap-siap. Niat. Bagi kemas elok. Apa benda baik? Niat. Siapa tak pergi haji? Macam kat tangan tak pergi haji? Siapa dah pergi haji dah? Kat tangan. Yang paling dua-dua tak angkat apa masalah apa ni? Tak tahu duduk di awal-awangan kan? Nak kata pi kan tak pi lagi Ustaz. Nak kata pi tak pi, tapi pi dah lagu mana? Itu yang tak angkat tu. Tuan-tuan, siapa yang tak pi lagi, niat siap-siap nak pi dah. Niatlah hati ni. Aku nak pergi haji. Niat siap-siap lah ni. Aku nak pergi haji. Niat siap-siap dah. Tapi tak ada duit lagi Ustaz. Tu cerita lain. Duit ada, duit tak ada. Mampu, tak mampu, boleh, tak boleh. Tu niat kena ada siap dah. Sebab apa? Setiap pahala kebaikan yang kita buat, yang kita niatkan tu, dah Allah bagi pahala sempurna dah. Oh, gitu cantik Ustaz nah. Saya niat siap-siap tak ada duit ya nah. Dah, tu tak dapat lah. Tu tuntutan kena buat lah.
Tapi niat nak buat tu kena niat siap-siap lah. Niat nak buat apa lagi? Esok nak bangkit tahajud, niat siap. Niat siap-siap lah ni lah. Esok, ya Allah nak bangkit tahajud, ya Allah, niat. Lepas tu besok kalau terjaga waktu tu bangkitlah dah niat. Apa yang niat nak bangkit tahajud tapi dia tak jaga untuk tahajud, dia dapat pahala tahajud. Ni bukan saja tak mau bangkit, niat-niat tapi saja tak mau bangkit. Dah niat kena ada usaha lah. Kunci jam. Pak ni, Ustaz Muhammad ambil wuduk siap-siap nak tidur awal apa sebagainya. Dia ada usaha untuk dia buat tu. Niat, ada usaha. Niat tu Allah kira pahala dah. Dia buat tak buat lagi, mampu tak mampu buat lagi, itu cerita nombor 2. Niat sahaja Allah dah bagi pahala sempurna. Dia panggil pahala niat nak buat kebaikan. Inilah hebat orang Islam, tuan-tuan. Yang tak ada pada umat yang lain, tak ada pada umat yang lain, tak ada pada orang yang agama lain, tak ada. Umat Islam Allah bagi niat sahaja, dah Allah bagi pahala dekat dia. Allah bagi pahala yang sempurna. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Hasanatan, pahala, satu pahala, kamilatan, sempurna. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW semua lagi, Allah kata lagi, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin kathiratin. Siapa yang buat pula amalan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengerjakan amalan yang dia niat tadi ni, dia pergi buat sungguh-sungguh, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan pahala tadi ni, Allah ganda sehingga 10 kali ganda minimum. Buat aja dapat 10 kali ganda minimum. Tadi petang naik motor balik pada kerja, sagi ni nak pergi mayang maghrib kat masjid lah. Dapat pahala tak lagi lah? Dapat pahala dah, satu pahala dah sempurna. Saya Muhammad. Tadi ada yang mayang maghrib kat rumah? Ada? Ada tak kita niat nak mayang maghrib tu? Niat nak mayang maghrib tu? Tak niat dah kena masuk maghrib tu. Tak, tuan-tuan. Setiap amalan mesti dia ada niat. Kalau tak ada niat, dia takkan buat benda tersebut. Setiap benda kita buat mesti ada niat. Dia bukan boleh tiba-tiba jadi. Tak, dia mesti ada niat nak buat. Faham tak ni? Itu benda yang disebut paling mudah dalam ibadat, itu niat. Sebab kalau kita niat, mesti kita buat. Kalau kita buat, mesti ada merangkumkan kita dengan niat. Niat tu dah ada. Kita buat. Maka kan, lagi nak pergi mayang kat masjid lah lagi ni. Balik lagi ni. Balik, naik betul. Dapat dah satu pahala sempurna dah. Dia balik rumah, cucu mandi, siap-siap baju rumah, pergi masjid. Pergi masjid, salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang maghrib di masjid. Tadi ni ada satu dapat pahala dah. Yang ni pula Allah bagi kat dia paling kurang 10 kali ganda. Tang semayang tu saja. Sebab dia dah buat dah. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Allahumma salli ila 700 dhi'fin, bahkan Allah boleh menggandakan sehingga 700 kali ganda. Ataupun hingga berlipat-lipat kali ganda. Sallallahu alaihi wasallam, ila adhafin kathiratin. Gandaan yang berlipat kali ganda boleh buat. Banyak kali ganda Allah bagi. Sallallahu alaihi wasallam. 700 kali ganda tu sedekah. Sedekah 700 kali ganda. Ni tadi tuan-tuan main semayang maghrib berjemaah ni 10 kali ganda saja kah? Dapat 10 saja kah semayang tadi ni? Dah. 10 tu bila kita buat, minimum 10 tu buat. Tapi main jemaah. Main jemaah dapat berapa kali ganda lagi? 27 kali ganda lagi. Lagi apa lagi? Daripada rumah mai sini ni, fi kulli khutwatin, pada setiap langkah tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu derajat. Kiralah berapa langkah daripada rumah kita mai sini. Tapi saya tak langkah, Ustaz, saya naik motor. Disebabkan naik motor lagu tu, maka saya tak pijak atas tempat pijak tu, saya jalan. Tak ada siapa suruh. Allah tahu nak kira hang langkah lagu mana, wala hang naik kenderaan. Tu yang dah.
Saya mai daripada 40 minit tuan daripada rumah saya mai ni. Kalau nak melangkah jenuh melangkah, berapa nak sampai tak tahulah. Tapi Allah kira tak? Allah kira lah tahu nak kira langkah kita tu lagu mana. Tapi kalau sahabat Nabi SAW, dia sungguh, dia tak mau pergi duduk dekat-dekat dengan masjid. Sahabat kata, pindahlah mai duduk dekat dengan masjid. Pasal tengok jauh sangat. Dia kata, dak, aku saja nak duduk jauh pada masjid supaya langkah aku pi jadi banyak, balik jadi banyak. Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW, Allah menghimpunkan keduanya untuk kamu. Pi pun dapat pahala banyak, balik pun dapat pahala banyak. Sungguh-sungguh dia buat macam tu. Tapi Allah kira lah. Lepas tu langkah masuk masjid, baca doa masuk masjid, dapat pahala lagi. Duduk dalam masjid, niat i'tikaf, dapat pahala lagi. Salli ala Muhammad, duduk dalam saf, berimpit-rimpit duduk dalam saf, dapat pahala saf lagi. Mengisi lompong saf tu, dapat pahala lagi. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kemudian lagi, lepas-lepas semayang, setiap daripada amalan yang kita buat dalam semayang tu ada benda sunat tak? Allahu Akbar, angkat takbir. Ni apa hukum dia? Angkat ni. Hukum dia apa? Sunat. Lafaz, hukum dia wajib, rukun. Angkat takbir, ni angkat tangan, sunat. Dapat pahala tak? Pahala lagi. Dua tapak tangan menghadap kiblat, jari jerang renggang-renggang sikit. Ni, salli Muhammad, dapat pahala sunat lagi. Bukan angkat macam ni. Angkat macam ni. Sentang telinga, jari bagi renggang sikit, pahala lagi. Lepas tu qiyam tak tangan kat sini, pahala lagi, sunat. Dia ni salli Muhammad. Boleh dapat tak ni? Qiyam dia panggil. Dapat pahala lagi. Qiyam ni sunat. Kemudian lagi banyak benda sunat. Allahu Akbar, takbir intiqalat. Tu imam kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, takbir intiqalat. Tu sunat ke rukun? Rukun ke wajib ke sunat? Sunat. Dapat pahala tak? Pahala lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sunat lagi, pahala lagi. Mana Sayyid Muhammad? Rabbana lakal hamdu. Macam mana? Salli ala Muhammad. Rabbana sami Allah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Malaikat berebut-rebut bukan nak catat tulis tu. Kan? Allahu Akbar rukuk. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Satu riwayat lain, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Pahala lagi, sunat tu. Tuan-tuan, banyak benda yang kita buat tu tak masuk dalam 27 kali ganda tu. Yang 27 kali ganda tu tang jemaah tu. Ni tang sunat-sunat yang kita buat dekat dalam semayang. Semua tu pahala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa banyak pahala berlonggok kita dapat waktu kita semayang 3 rakaat bersama dengan imam dekat dalam masjid. Bukan berhenti tang 27 kali ganda tu. Lepas tu tuan-tuan, tu dia pemurahnya Allah dekat kita ni bila kita buat kebaikan. Faham tuan-tuan Ustaz Muhammad? Tuan-tuan ingat tuan-tuan bagi sedekah, tuan minta tolong sikit tuan, saya ni lapar ni, tak ada benda makan. Nah, ambil. RM10 cukup, RM10. Cukup dah, cukup dah RM5. Tak apa, ambil lah RM10. Dia balik tuan-tuan, seronok balik RM10 tu bagi kat isteri dan anak-anak dia. Alhamdulillah hari ni ayah dapat RM10 ni. Ini ayah beli roti, bagi roti makan. Ni dia ada lebih sikit ni, belilah apa-apa sikit. Anak-anak dia makan, dia tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami untuk bagi anak-anak isteri dia makan kelaparan. Dia dapat pahala, kita tumpang pahala lagi. Bukan takat berhenti tang kita bagi yang 700 kali ganda tu saja. Anak dia dapat pula RM2 tu buat pergi sekolah pula, nak pergi sekolah pula, belajar pula, menuntut ilmu pula kat sana, pergi beli makan kat sana. Dia dapat pahala. Bapak dia dapat pahala sebab bagi duit untuk anak pergi sekolah, nak pergi menuntut ilmu. Kita tumpang pahala lagi anak dia menuntut ilmu tu. Anak dia mengaji, jadi apa nanti mengaji? Pahala berangkai-rangkai dapat. Bagi RM10 yang kita bagi, yang kita rasa macam takat tu aja berhenti. Ini rahmat yang Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adha'afin kathiratin, gandaan yang begitu banyak yang kita tak tahu. Bila nak nampak ni? Nanti pergi ke akhirat nampak. Sebab tu orang Islam ni, umat Nabi Muhammad, dia tak jemu buat baik.
Dia tahu buat baik dia bukan berhenti takat buat satu tu aja. Bukan takat berhenti buat tentu berhenti. Bagi dia tak ada apa dah. Tapi berengkai tu, yang berengkai lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Allah sebut dalam surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamim mubin. Mu tak mau sambut Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Dalam ayat tu Allah sebut sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kematian. Wa naktubu ma inna nuhyil mauta, kami menjadikan kehidupan, kemudian menjadikan kematian, kemudian wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua yang saya sebut qaddamu, apa yang kamu lakukan dahulu ni kami tulis semua. Wa atharhum, dan athar ni apa? Jejak tinggalan. Jejak lagi ke mana? Tuan-tuan, buat satu benda yang berengkai mai daripada benda tersebut. Tuan-tuan ajak seorang buat baik, orang tu buat baik, orang tu pula pergi ajak orang lain pula buat baik, orang tu pergi sampai pula pada orang lain buat baik. Kita bukan tahu dah, saya cakap kat tuan-tuan tentang ni ya. Tuan-tuan balik lagi cerita ke orang. Orang tu pula pergi cerita ke orang tu lagi. Saya takat tuan-tuan je saya kenal. Yang lepas tu saya tak kenal dah. Tapi yang lain-lain tu semua akan mai kat saya, tak berhenti-berhenti. Dia panggil wa atharahum, jejak tinggalan. Demikian juga jejak tinggalan tu tapak-tapak tang mana tuan-tuan pi dan apa tuan-tuan buat. Pi semayang tani, sujud tani, tentu tinggal jejak. Pi jalan tentu tinggal jejak tentu. Tentu pi semayang tentu tinggal jejak tani. Nabi Muhammad. Faham tak? Bila nak tahu ni? Nanti kat akhirat ni nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ingat, bukan tang tu aja, bukan tang baik, tang maksiat pun serupa. Dulu waktu sekolah, dia ajak orang sokok. Dia waktu tu jadi senior, jual rokok dalam sekolah. Dia nak jual rokok, siapa nak beli? Dia kena ajak orang sokok. Mailah masuk budak-budak junior ni. Faham tak ni? Kawan lah dengan budak junior ni. Try rokok ni. Rokok Salim. Ini dulu. Rokok gudang garam. Gudang garam dia bau kuat sangat, tak boleh. Rokok Salim jadilah warna putih tu. Isap dalam tandas. Tunjuk tu, try. Kawan tu pun melekat serokok. Ni. Kawan yang jual rokok lari jadi Tok Syekh dah. Ni. Dah jadi Tok Syekh dah. Tinggal dah tak bisa rokok dah. Kawan yang rokok sampai lari rokok. Setiap rokok yang dia hisap tu, semua ada bahagiannya. Semua jadi bahagian kawan yang dulu mengajar. Ni. Saya ingat zaman sekolah dulu tuan-tuan tahu ajar apa? Ajar tikam nombor ekor. Mereka main buat kursus. Ingat yang abang senior ni lah. Buat main kitab tikam nombor ekor. Kitab. Besar, kecil, A besar, A kecil. Apa datang dia ingat. Kali kok no pusing mai kok ni. Nampak nombor tu pusing mai kok tu kali kok no apa. Dia ajak kita. Ada kawan yang jenis belajar tu. Pergi tikam sungguh nombor ekor. Kena pula kat dia. Ni tikam pula dapat RM30. Syok kan meriah satu asrama. Aku dapat RM30 woi. Tuan-tuan, kawan yang mengajak tu lah ni jadi Tok Syekh dah. Tuan-tuan, yang belajar tu sampai hari ni tikam nombor ekor. Faham tak ni? Sama lah juga tuan-tuan duk share poster konsert, poster apa. Kita ni tuan-tuan kadang geram juga orang duk buat poster konsert ni. Ni, daripada duk buat konsert kita pun geram juga. Kita pun pibuh lah dekat dalam post, dalam TikTok kita ke dalam Facebook kita lah apa pi post tu. Ni tengok ni semua ni mengundang bala ni. Dia pergi konsert apa pula. Dia pibuh dalam TikTok dia, dia pibuh dalam Facebook dia. Dia buh dalam Facebook, dalam TikTok dia ada tarikh, ada tarikh, ada waktu, ada jam, lokasi semua ada. Dalam ramai-ramai yang tengok, bukan semua orang benci macam kita. Ada kata, "Weh, ada konsert rupanya."
Dia pipi pula. Ni. Lepas tu kalau benda-benda yang macam tu tuan-tuan padam. Nak tunjuk apa-apa, tuan-tuan nak protes apa, tuan-tuan padam. Jangan duk tunjuk tarikh dia sama. Ikut ada pula orang yang nak pergi. Sama juga kita duk hantar gambar orang pakai tak pakai tudung. Ni ada seorang perempuan mana daripada mana tu saya pun tak tahu. Dia filekan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak lawan di mahkamah enactment jenayah syariah negeri Kelantan. Ada berapa 27 enactment ke apa semua. Dia nak fight. Dia nak lawan. Berkaitan dengan sebat, berkaitan dengan minum arak, berkaitan dengan apa-apa enactment jenayah syariah tu, dia tak puas hati. Dia nak lawan, dia fight dalam mahkamah. Dia minta mahkamah tu untuk fight, untuk lawan dengan dia, untuk batalkan enactment jenayah syariah. Tu memang terror punya orang, tak ada orang ni. Anda faham? Tuan-tuan tahu tak kata benda tu jadi? Tuan-tuan, Saudara Muhammad, dia lawan. Lalu subhanallah orang tu kata, hang ni pasal apa? Oh, baca-baca kisah dia. Oi, terror punya dia ni. Dia dekat rumah dia jadi imam semayang suami dia. Dia kata dia nak keluar daripada kotak pemikiran kolot orang Islam Melayu ni yang selalu membelakangkan orang perempuan. Orang perempuan Allah tak sama je orang lelaki-lelaki. Apa salahnya dia nak jadi imam? Dia kata, saya jadi imam kepada suami saya kat rumah. Jam terus kita. Dan orang dekat US, dekat New York, orang perempuan jadi imam, biasa je. Duduk dalam soft sama-sama lelaki perempuan, tak ada apa pun. Inilah. Kita pun kau kepala tengok tu jam. Kemudian dia ada satu poin dia sebut itu. Saya sebut, kita antara tulisan ni. Jangan mengatakan perintah tutup rambut itu daripada Allah. Tak ada. Saya dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada pun kata orang perempuan kena duduk belakang dalam soft. Kita pun aduh jam tu. Dan saya Muhammad. Kita pun tak puas hati ya, kita pun duk hantar. Ada orang tak puas hati, dia pun hantar video, hantar gambar perempuan tu. Gambar dia tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung tu dosa. Pasal Allah perintah untuk pakai tudung. Walaupun dia kata tak, ni bukan perintah daripada Allah. Dalam Quran tak ada pun suruh pakai tudung. Dalam surah An-Nur tu Allah suruh apa ni? Labuhkan tudung kamu hingga menutup dada kamu. Sebut tu. Rambut tak sebut pun. Yang tak tahu lah tuan-tuan, kita pun dia pening. Lalu sallallahu alaihi wasallam, bila kita sebut, bila kita tak puas hati, dia tak pakai tudung tu dosa dia dengan Allah. Setiap orang yang tengok aurat dia, dia akan tanggung dosa. Dan tak kira orang perempuan mana pun tak pakai tudung, lagu itulah keadaan dia. Setiap rambut dia yang dia tunjuk pada orang, dia tanggung dosa. Orang tengok tu orang jadi dosa pasal tengok aurat dia. Faham tak faham tu? Dia tanggung dosa orang tengok aurat dia. Kita yang tengok aurat dia, kita pun tanggung dosa juga. Pasal kita tengok aurat dia. Tak habis tang tu, kita yang geram kat dia, pi buh gambar dia dekat dalam Facebook kita. Faham ni? Kita pi post gambar dia dekat dalam Facebook kita. Kita pi share gambar dia. Setiap orang yang tengok aurat dia, dosa mai kat kita. Pasal apa dosa mai kita? Pasal kita pi tunjuk aurat dia kat orang. Faham tak faham? Ni dia panggil dosa jariah. Bukan takat sedekah jariah. Dosa pun jariah. Kita duk share gambar orang tak tutup aurat. Kita share tu pasal kita marah kat dia. Kita tak perasan, kita duk tunjuk aurat dia. Habis tu nak apa dah tuan-tuan? Tuan-tuan edit lah, pibuh gambar ke, pibuh tudung ke dia. Dia pakai tudung ke apa ke. Tutup rambut dia ke, bagi nampak muka dia saja ke. Buatlah lagu-lagu mana supaya kita tak bantu tunjuk aurat dia. Boleh faham tuan-tuan? Macam itulah. Jadi tuan-tuan, sama sebut tadi. Kebaikan yang kita buat, dia tak berhenti tang tu. Tak berhenti tang tu 10 kali ganda. Tak. Dia ada lanjutan dia lagi. Ada lanjutan lagi. Dia panggil pahala jariah. Macam seorang lelaki dia pergi depan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ni ibadat pada Allah 40 tahun. Ni kisah ni tercatat dalam tafsir Imam At-Tabari.
Dia ibadat 40 tahun duduk dalam satu tempat, ibadat tumpu untuk ibadat, tak berhenti-berhenti 40 tahun. Habis-habis daripada ibadat dia, dia keluar sat. Dia keluar daripada tempat ibadat dia. Keluar saja dia terjumpa dengan seorang perempuan. 40 tahun tak pernah tengok siapa, keluar-keluar itulah wanita paling cantik dalam dunia ke. Dia tak pernah tengok orang. Dia buat, oh, cantiknya. Tak tahu jadi apa? Jadi zina. Dia berzina apa tu? 40 tahun buang ibadat, keluar-keluar jumpa seorang perempuan berzina apa tu? Tapi orang baik dia jadi kena, dia gelisah. Allah awak lah yang aku buat ni, pasal apa aku buat, aku tak patut buat lagu ni lah. Dia jadi gelisah. Pasal dia orang baik. Tapi dia tersalah. Silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia tengah duduk gelisah ni, tak lalu makan, tak lalu buat apa dah. Tahu-tahu mai seorang lelaki minta tolong tuan, saya lapar. Dia pun tak lalu makan dah, kata, ada 2 keping roti kat aku, ambil lah, makan lah. Aku tak boleh makan dah, tak lalu makan dah. Aku dah tak lalu makan dah. Tuan tu, terima kasih tuan, dia pun ambil roti tu, dia pun balik rumah dia makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, sampai dia mati. Takdir kata dia mati. Bila dia mati saja tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, pergi depan Allah tengok-tengok, dosa dia berzina tu lagi berat daripada 40 tahun dia buat ibadat pada Allah. Timbang tengok 40 tahun punya ibadat, bawa dosa tu lagi berat pada 40 tahun. Dia kata, ya Allah, menyesal lah, pasal apalah aku buat lagu ni, neraka tempat aku ni. Rupanya ada satu amalan dia buat last, ujung. Apa dia? Sedekah. Ada last tu sedekah. Ambil pahala sedekah tu, timbang pula lagi berat pada semua. Yang 40 tahun punya ibadat, yang zina tadi ni, yang satu sedekah 2 keping roti ni lagi berat pada semua. Akhirnya dia masuk syurga. Pasal apa lagu tu? 40 tahun dia buat ibadat seorang-seorang, dia hablum minallah ya, dia dengan Allah ya. Tak ada kaitan pun dengan siapa-siapa. Tapi bila dia sedekah tu, dia hablum minannas, hubungan manusia. Kawan ni ambil, kawan tu makan, pahala dapat kat dia. Dia balik, dia bagi anak-anak isteri dia makan, dia tu pun tumpang pahala lagi. Macam saya kata tadi lah, anak apa dapat pakat-pakat boleh buat ibadat, dia tumpang pahala lagi. Anak buat pergi mengaji apa semua lagi, dia tumpang pahala lagi. Hanya daripada 2 keping roti yang dia belanjakan. Faham tuan-tuan sekalian? Itulah Salih Samad. Dia kata rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu jangan berkira dalam bab ibadat. Buatlah walaupun sekecil-kecil ibadat yang kita rasa macam tak ada apa-apa. Buat kecil-kecil benda. Tuan-tuan keluar sekali, tengok selipar duduk berselerak, tuan-tuan letak susun bagi elok-elok. Tuan-tuan, orang keluar tengok selipar dia duduk ada, dia serelung. Mudah tak kerja dia? Mudah. Pahala tak? Pahala tuan-tuan, benda kecil ya. Ini dia keluar sepak selipar orang, terpelanting tu sampai tengah divider. Kau ni keluar mana pula selipar aku, tengoklah tu dia punya jauh lah. Aku ajak sungguh siapa lah punya kerja. Kawan ni punya duk pedar selipar tu kan. Kawan tu selipar kulit tu lah. Taklah parking elok-elok tuan-tuan sekalian. Dia boleh pergi ambil kasut kau tu, pergi ambil wuduk, pergi tandas ke apa kan. Balik basah lencun. Ni, dah lah tak minta izin. Pinjam selipar orang dah tak minta izin. Nak pinjam kena minta lah. Minta berkali masa relung ikut dannya. Tu masjid tu ada. Masjid, pakai selipar masjid tu. Yang tu selipar wakaf. Pakai yang tu lah. Tak ada pun Ustaz, tak ada. Pergi cari. Tanya, boleh tak saya nak pinjam Ustaz? Bukan main ambil ikut dannya. Yang ni boleh ikut Ustaz, yang ni boleh ikut Ustaz. Kena dia tak bagi. Aku tak redha siapa duk pakai selipar aku ni. Mana tahu ada orang jenis aku tu. Dia tuan-tuan. Dia keluar masjid, tengok selipar dia hilang. Selipar hilang pula dah. Mana mangkuk ayuh, mana curi selipar aku ni. Lihat. Lepas tu dia kata apa? Dia tengok ada selipar yang lebih kurang selipar dia. Ni mesti kawan ni salah pergi ambil selipar aku, dia ingat selipar dia. Tahu dia buat apa tu? Dia assume. Dia jangka, dia sangka. Padahal tak tahu bukan orang tu. Dia sangka orang tu, dia ambil keluar.
Tengok-tengok tuan betul dia keluar tengoklah selipar aku hilang. Mangkuk ayun mana pula pergi curi selipar aku. Tuan, dia pun tak ada selipar kau ni baik sikit. Dia pun Tok Bilal. Saya punya selipar siapa mana pergi ambil pula dah ni. Tak ada selipar saya nak balik ni. Ni, hang nampak tak selipar masjid tu? Ambil balik. Tok Bilal kata suruh pergi ambil selipar masjid wakaf tu. Ni, selipar masjid tu bukan selipar Tok Bilal oi. Ni, tu bukan selipar dia. Tu selipar masjid. Mana boleh duk bagi senang-senang orang ambil selipar masjid balik. Bukan selipar dia. Tu masjid punya. Dia tak boleh nak bagi serah orang bawa balik ikut dalam lagu tu. Melainkan pinjam Ustaz nanti hantar balik. Yang tu boleh. Salat Jumaat. Dan kalau dia nak pinjam selipar masjid nak ambil balik pun dia kena minta izin daripada ahli hutan kuasa masjid. Jumpa siapa-siapa, saya nak pinjam Ustaz selipar ni pasal selipar saya hilang. Nanti saya main hantar balik. Dan dia wajib hantar balik pasal selipar tu selipar wakaf masjid. Kita pun duk heran, selipar wakaf masjid duk hilang. Di mana? Tak tahu siapa duk makan, tak tahu. Kan? Ada kawan duk pergi ambil sebab dia kata ni wakaf punya, dia ambil balik rumah. Tak boleh. Sebab selipar tu diwakafkan kepada masjid. Ingat dulu. Tuan-tuan, baik Allah saya mat. Tuan-tuan, Nabi SAW sambung. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Tuan-tuan tengok betapa rahmat dan kasih sayang Allah dekat kita. Bila kita niat nak buat jahat, niat nak buat benda tak elok, kemudian kita batalkan niat tersebut, kita tak jadi buat, maka Allah akan menulis untuknya satu pahala yang sempurna. Dia niat nak buat jahat, niat nak buat jahat, Allah tak kira lagi. End up-nya dia batal niat dia. Ada kawan kata, weh jom kita pergi buat apa-apa ni. Dia kata, weh bagus juga dalam hati dia ni. Sebab dia nafsu, benda nafsu. Dan nafsu memang suka benda maksiat. Dia pun kata, weh bagus juga ni. Teringin nak pergi buat. Teringin nak pergi buat. Elok keluar, tak patut aku buat ni. Dia cancel. Cancel nak pergi buat tu, Allah bagi kat dia satu pahala sempurna. Kalau Allah tak bagi pahala pun tak apa dah. Sebab dia tak buat dosa. Dan dia niat tadi pun nak pergi buat dosa. Patut niat nak buat dosa, patut bagi dosa tak? Sama tadi niat nak buat pahala, dapat pahala. Patut dapat dosa lah satu. Hang niat nak buat. Tak. Niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Kalau kata rahmat kasih sayang Allah ni. Bahkan dia cancel nak buat dosa tu, Allah bagi dekat dia satu pahala sempurna sebab cancel. Ulama kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Innama tarakaha min jirra'i. Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata apa? Jika meninggalkannya kerana keagunganku, dia berasa kebesaran Allah. Satgi aku kena dosa, Allah marah. Dia tinggal itu sebab dia rasa tu keagungan Allah, maka dia dapat pahala. Salih al-Samad. Wa in tarakaha min ajli, dia meninggalkan itu kerana Allah, kerana aku, kata Allah. Syarat dia apa dapat pahala ni? Dia tinggal itu kerana Allah, bukan sebab yang lain. Ini menunjukkan bahawa meninggalkan perbuatan maksiat terikat dengan niat kerana Allah SWT. Maka orang-orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kerana dia berniat melakukan amal soleh, iaitu mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan keburukan. Syarat apa ni? Dia tinggal itu sebab Allah. Adapun yang meninggalkan keburukan setelah sebelumnya berniat untuk melakukan kerana takut pada makhluk atau kerana seorang wanita, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan dikatakan bahawa dia dihukum kerana meninggalkan perbuatan tadi atas niat tersebut. Hal itu kerana dia lebih mendahulukan takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, dan perbuatan tersebut hukumnya haram. Demikian pula riak kepada manusia hukumnya haram. Dia kata, habis yang tinggal pasal apa? Mula niat nak buat dah, nak pi dah. Tiba-tiba bini dapat tahu, bini telefon patah balik. Dia kata, saya cakap, jom kita keluar pi ni. Lepas tu kawan dia kata apa? Jom pi, aku ni pantang mundur. Dua saat bunyi telefon, kecuali bini call, dia kata. Tak edit pi patah balik. Saya cakap mana. Bini, dengan dia orang perempuan, dia takut tu. Kita pun saya pun kadang-kadang saya fikir macam mana orang lelaki dia takut sungguh dengan isteri dia. Padahal dia dulu dia kemas tuan, dia macam hebat sangat. Salih alaihi Muhammad.
Dulu dia singa, lepas-lepas kahwin jadi kucing. Dia tak tahu siapa pun tak faham. Kadang-kadang kita fikir macam, tapi dia takut sungguh. Bukan takut ustaz, orang lelaki ni malas nak panjang cerita dia tu lagu tu lakon. Nah, Syed Muhammad. Kadang-kadang dia nak keluar ambil tanya. Bang, apa ni? Yang saya nak keluar sana dengan nak keluar dengan kawan Ustaz. Kata, okey. Okey. Dak saya nak keluar saya nak keluar Ustaz je. Tak apa, pergi ya. Sudah ni masalah ni. Siapa tiba-tiba beli pergi. Dak nanti saya belilah apa-apa saya belilah bawa balik. Saya bawa balik. Okey. Lain macam ni. Terus telefon kawan dia, aku tak ada keluar ni lain macam ni. Selalu dia nak pergi ni apa lama. Dia nak pergi tu dengan siapa? Tu nak beli apa? Dia tak ada soal dia. Kalau dia kata on tu lah, dia ada masalah ni, ada benda tak kena ni, terus cancel tak ini. Tuan-tuan, kadang-kadang dia nak buat benda maksiat tapi dia terhalang sebab manusia yang halang dia. Dia tinggal benda maksiat tu sebab manusia yang lain, bukan kerana Allah. Maka yang ni dia tak layak untuk dapat pahala tadi ni. Dia faham tak? Sallallahu Muhammad. Lalu wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan, barang siapa yang melakukan pula dosa tu, bila dia teringin nak buat dosa lalu dia buat sungguh-sungguh, maka Allah menulis untuknya hanya satu dosa kemaksiatan. Hebatlah tuan-tuan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis yang kita bincangkan hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.